Guys. Tiga kami bang. Okey bang. Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Okey, pagi ni jam menunjukkan 11.45 di Thailand. Sekarang ni kita dah pun siap-siap. Pagi tadi kita dah bangun sembahyang subuh jemaah, sarapan dah sudah, mandi lauk pun dah sudah. Jadi sekarang ni kita dah siap semua, segak. Kan? Kawan-kawan kita pun semua dah siap, kru kita semua dah siap. Jadi jom kita nak bergerak ke destinasi yang seterusnya. Jadi kalau nak tahu ke mana kita akan tuju lepas ni, saksikan lepas ni, no? Baik, jom. Ciao. Assalamualaikum semua. Kembali lagi kita ke episod yang ke-10 dalam siri Kembara Darussalam di Patani, Thailand. Untuk makluman kawan-kawan semua, ini merupakan hari terakhir kami berada di Patani, Thailand. Jadi, kami akan pergi ke beberapa tempat sebelum kami balik semula ke Malaysia. Jadi, kawan-kawan semua nak tahu ke manakah tempat yang akan kami tuju? Tunggu di video yang selanjutnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Sedikit berkenaan makam di sini. Setelah ditranslate, sini dia tulis tulisan Siam dan juga bahasa BI. Saya dah translate sini. Mudah-mudahan betul lah. Lebih kurang macam ni lah dia punya penulisan di sini kan. Yang tertulis tanah perkuburan Yaring juga dikenal sebagai tanah perkuburan marhum Tanjung, terletak di Kampung Datuk. Sinilah Kampung Datuk ni. Dan tapak ini dia terletak 400 meter dari pantai timur. Seterusnya dikatakan juga tapak ini seluas 10 ekar sebagai tempat berehat Tunku Pasar, iaitu Chow Praya Wicit Pak Di Sri Ratana Ket Paradesyarat. Yakni beliau ni adalah seorang yang berkhidmat sebagai Gubernur Jeneral yang ke-9 Patani antara AD 1845 sehingga 1856 semasa tempoh Ratana Kosin. Inilah. Lepas tu seterusnya di sini tempat ni kalau kita boleh tengok telah diubah suai dan landscape dibangunkan pada tahun 1999 oleh Biro Arkeologi dan Muzium Negara Jabatan Seni Halus Kementerian Pendidikan. Itulah sedikit sebanyak yang boleh saya kongsikan apa yang telah ditulis di sini. InsyaAllah, mohon maaf kalau ada tersalah silap. Mudah-mudahan jadi kebaikan dan pengetahuan semua, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita berada di sebelah kawasan makam yang kita pergi awal tadi. Kalau boleh tengok di sana, kawasan makam yang kita pergi tadi tu. Yang tu dalam kawasan orang panggil apa? Tembok lah. Yang ni di sebelah dia.
ataupun boleh dikatakan belakang pada pintu gerbang dia ada lagi. Boleh tengok makam di sekitar ni, ada makam penduduk dan juga ada juga yang dikatakan makam Sultan, Raja Patani dan sebagainya. Kerabat-kerabat Patani lah, Raja Kesultanan Patani pada waktu tu. Dan dalam ni ada satu orang kata macam dikatakan pondok ataupun kita boleh kata apa, satu tempat yang dibuat khas lah. Jadi nak tahu apa dalam ni, jom kita boleh masuk, kita tengok mana. Pondok yang kru Republik Sabah masuk ini ialah makam Tok Panjang. Tok Panjang atau Tok Kubur Panjang juga dikenali sebagai Syekh Gombak mengikut Hikayat Patani. Menurut Hikayat Patani, Syekh Gombak adalah pedagang yang datang ke Patani ketika berlaku pertemuan antara Siam dan Patani. Waktu itu dibuat larangan menjual tembaga kepada orang luar. Syekh Gombak dihukum bunuh kerana menjual tembaga kepada pedagang dari Melaka. Jadi ini sedikit sebanyak berkaitan sejarah Tok Panjang. Jadi kita akan pergi ke tempat seterusnya. Tunggu selepas ini. Okey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di kawasan Telaga Syekh Daud Fatani. Jadi kita nak tengok yang dikatakan, kalau kata mai ke Patani ni tak singgah ke Telaga Syekh Daud Fatani ni tak sah lah. Jadi kalau hampa semua yang mana teringin nak mai dan nak tengok secara live, kena mai sini. Tapi kami belanja hampa untuk tengok macam mana keadaan Telaga Syekh Daud Fatani ni. Jom kita tengok. Inilah dia kondisi ataupun kawasan yang dikatakan Telaga Syekh Daud Fatani. Dan di sini juga kelihatan orang kata apa, penduduk dan juga mungkin pelajar-pelajar daripada pondok di sekitar kawasan ni. Mereka orang kata apa, mandi di sini dan menggunakan telaga ni sebagai punca air bagi mereka lah makan, minum dan basuh pakaian dan sebagainya. Jadi inilah dia Telaga Syekh Daud Fatani. Untuk pengetahuan kawan-kawan semua, di sini kita boleh mandi menggunakan air telaga tersebut, tak kira lelaki ataupun perempuan. Untuk perempuan telah disediakan tempat yang tertutup bagi mereka mandilah. Kerana kalau nak mandi, ambil air di telaga, bawa masuk dalam tempat tu, mandi. Dan kami tim Republik Sabah hanya ambil air semayang je lah, memandangkan dah masuk waktu solat. Dan lepas ni kami akan singgah ke masjid untuk solat lah. Lah kita duduk di Telaga Syekh Daud Fatani dan kita ambil semayang, ambil keberkatan para ulama dulu-dulu. Mudah-mudahan Allah memberkati para insya-Allah. Dan jadi ini salah satu telaga yang dibina oleh almarhum Syekh Daud Fatani. Sambil-sambil duk ambil gambar, duk ambil air semayang di telaga, bersama kami Ayah Yin sedang bersembang bersama Ustaz Rahim berkaitan dengan Telaga Syekh Daud. Ini kita bersama dengan Ayah Hussein, Ayah Yeng. Tapi nama Hussein. Tapi nama Hussein Sini panggil Yeng. Ayah Yeng. Ayah Yeng duk jaga di sini ni. Ya. 4 tahun dah Ayah Yeng duduk khidmat dengan Telaga Syekh Daud Bin Abdullah. bin Abdullah.
atau Syedok Al-Fatani. Syedok Al-Fatani. Sini nama dia Kampung Parit. Parit tu Sungai Parit tu. Ni sana ni kampung Sungai Parit. Nah. Ayah dia asal memang asal di sini ayah. Ha? Ayah dia memang asal sini. Asal tu orang Jammu tapi mari kahwin sini 40 tahun lebih dah. Duduk di sini. Sini. Jadi orang sini dah lah. Ni telaga ni bila lagi yang mula tahu kata ni telaga Syedok? Lagu ni jadi orang tua dulu pas lapis royak. Cerita mulut. Cerita mulut royak sini, royak mulut. Ayah sering royak atas sini. Ayah pada tok pula royak sini. Tok pada tok pula royak sini semua. Apa Syedok? Kena daripada keturunan Syedok ke? Nak royak tak ada yang menggali dekat 300 tahun dah. Tak tahulah. Secara sahih tak tahulah. Tak tahu. Tapi memang asal sini. Memang sini. Jadi mak sini kan Allah. Sini alhamdulillah. Tu di sana tu ni sedang bina masjid. Masjid Syedok. Syedok masjid Syedok. Tengah buat duk minta bantuan. Minta bantuan siapa nak bagi bantuan untuk bina masjid. Dia tunjuk dia punya apa? Plan dia tu. Nah tu. Ni. Untuk plan apa dia pembinaan masjid. Yang menguruskan ni orang sini ada sekolah ke apa ni? Tak ada. Untuk ulama sini lah nak buat. Ini siapa yang mula tu? Ya itu kalau kita jangka tuan sepanjang. Bapa sepanjang ketua, Bapa Karindala ketua 2 orang. Ulama. Lepas tu kena baba semualah tapi kata ketua yang sepanjang dengan Bapa Karim. Bapa Karim. Bapa Karim. Dala. 2 orang inilah. Duk jalan ni proses. Dia jalan. Ni jangka siap bila? Tak tentu jadi Tengok sumbangan ada duit banyak mana? duit. Saya tak tahu duk di baba semua. Baba semua. Nah, di baba saya tak tahu. Coba boleh ini saya pergi ke baba lah. Tak tahu kata bolehnya mana tak tahu lah. Telaga Syedok ni semua apa dia orang kata apa? Yang kata sahih tu cerita mulut. Mulut ketua Orang lama-lama. lama-lama royak. Tu hak baba-baba lain pun ikut royak tu. Ikut sini semua. Ikut sini semua. Dekat yang ada Syedok ni kan di Taif. di Taif. Sekali dengan sepupu Nabi Abdullah bin Abbas. Setelah lama bersembang, Ayah Yin menawarkan dirinya untuk membawa kami pergi ziarah makam-makam yang terdapat di daerah yang berdekatan dengan kawasan tersebut. Jadi, kami pun bersetuju untuk pergi ziarah bersamanya. Nak tahu di mana tempat yang kami ziarah? Tunggu selepas ini. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan. Baik, sekarang ni kita berada di makam ataupun orang kata boleh dikatakan makam lah. Makam Sultan ataupun Raja Intira. Kalau nama di Thailandnya, kalau nama Islamnya ataupun setelah mana dia memeluk Islam, nama Sultan Ismail Shah, Sultan pertama Kerajaan Patani. Jadi kita berada di kawasan makam beliau dan sekali kita akan masuk, kita akan menziarahi makam beliau. Sebelum tu maklumat tambahan berkenaan dengan Sultan Ismail Shah ni, beliau merupakan Sultan pertama Patani dan juga Sultan yang membina Masjid Kerisik. Kalau kata kita pada episod yang lepas kita melawat Masjid Kerisik, beliaulah yang membina Masjid Kerisik tersebut. Jadi jom kita masuk dan kita lihat makam beliau. Untuk maklumat tambahan, Sultan Ismail Shah atau pihak Intira yang merupakan Raja Patani pada waktu tersebut dikisahkan telah diserang satu penyakit dan tidak dapat dirawat penyakit tersebut oleh ramai tabib ataupun doktor yang terkenal. Baginda telah bertitah dan berjanji bahawasanya sesiapa yang boleh merawatnya akan dikahwinkan dengan anak baginda. Maka telah datang Syekh Said untuk merawatnya dan penyakitnya sembuh. Dipendekkan cerita,
Syekh Said tidak mahu untuk menjadi menantu baginda, tetapi beliau mahu baginda untuk memeluk Islam. Setelah raja berjanji, maka raja pun memeluk Islam dan menukar namanya menjadi Sultan Ismail Shah. Sekarang, kru Republik Sabak telah sampai ke satu makam. Makam ini ialah makam Ratu Hijau, Ratu Biru dan Ratu Ungu. Mereka bertiga merupakan anak kepada Sultan Ismail Shah. Untuk makluman semua, ini merupakan makam terakhir kami ziarah bersama Ayah Yin. Sebelum kami bergerak ke destinasi yang seterusnya, sebagai tanda penghargaan dan ingatan daripada kami memberi sedikit seguh hati kepada Ayah Yin atas kesudian membawa kami ziarah makam-makam di daerah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ni kita telah ke makam Raja Ismail dan anak-anak beliau, anak-anak baginda. Sekarang ni kita berada di makam Tok Pasai. Seperti yang kita tahu, Tok Pasai ini merupakan orang yang mengajak ataupun mengislamkan Raja Ismail sebelum ni. Baik, untuk lebih lanjut, jom kita tengok dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita berada di Masjid Besar Patani ataupun Masjid Jami' Patani yang bertempat di Pekan Patani. Dan masjid ini kalau kita tengok, hari kita masuk dalam tengok, besarlah. Dan insya-Allah kita akan solat di sini sebelum kita bertolak pulang, insya-Allah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita berada di penghujung siri jelajah ataupun kembara kita bagi di negeri ataupun orang kata apa, wilayah Patani, untuk Patani Darussalam. Jadi sepanjang kita berada di sini, banyak tempat yang kita pergi. Contoh kita pergi ke makam-makam ulama, makam-makam pembesar-pembesar Patani. Dan sekarang ni kita berada di mana? Kita berada di Masjid Besar Patani. Tuan-tuan boleh tengok kawasan dia sangat besar, masjid dia cantik. Dan sekarang ni saya berada di tengah-tengah orang kata apa, lobi ataupun kawasan lapangan di Masjid Patani. Dan insya-Allah kita sekarang nak bergerak pergi ke destinasi yang seterusnya, boleh dikatakan destinasi yang terakhir sebelum kita bertolak balik ke Malaysia. Alhamdulillah, selesai juga untuk aktiviti pada hari ini. Banyak juga tempat-tempat yang menarik yang telah kami pergi. Jadi, nak tahu ke mana kami akan pergi selepas ini? Tunggu di episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.